Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam Jumaat insya-Allah. Okey, salam sejahtera. Kita dah puasa berapa hari ni? Okey. Rasanya kita dah menuju kepada sikit lagi untuk nak masuk 10 malam yang terakhir insya-Allah. So kita pun nak readykan betul-betul diri kita untuk nak menambah lagi ibadat kita insya-Allah pada bulan Ramadan insya-Allah. Okey. So Alhamdulillah syukur hari ni saya dapatlah dengan you all insyaAllah sebelum saya pergi ke office. Okay, untuk nak tengok apa lagi. Biasa kita kan sebagai founder, tugas kita siapa nak tahu kat sini? Apa tugas kita sebenarnya? Dan apa benda yang membezakan generasi sekarang kan, youngster sekarang dengan dulu? Tak sama tau sebenarnya ramai orang yang kadang-kadang dia orang masih lagi memimpin ataupun lead dia punya team ikut cara dulu-dulu, tak ikut cara yang sekarang. Jadi benda tu sebenarnya dia sangat tak membantu sebenarnya, dan biasa dia punya challenge pun susah dia nak grow ataupun nak besarkan ataupun nak achieve dia punya target. Okay, sebab especially lepas pandemik, kalau kita tengok cabaran dia adalah satu, susah nak retain staff atau team. Okay. Nombor dua, susah nak dapat juga. Kalau kita adalah SME, bisnes yang kecil dan sederhana, dia adalah sangat mencabar nak dapatkan staff ataupun team yang baru, nak rekrut yang baru. Tu jadi masalah sebenarnya. Okay. So pagi ni nanti insya-Allah kalau sempat ke hari ni ke lain kali ke, kita boleh cakap pasal benda tu. Tapi pagi ni saya just nak cakap tentang sale. Okay, saya nak cakap tentang sale. Saya nak cakap apakah challenge, apakah cabaran untuk kita nak buat sale. Dan saya nak bagi jalan pagi ni sebab baru ni bila ada somebody tanya saya, lepas tu saya terus suruh dia buat. Alhamdulillah benda tu jadi. Yang asalnya memang dia tak percaya benda tu jadi. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu, adakah anda dah ready? You all dah tekan butang share ke belum sekarang ni saya nak cakap? Saya nak bagi teknik yang free ni. Saya nak bagi teknik yang sebenarnya you all tak payah nak keluarkan duit. Tak payah. Okay, ramai yang kadang-kadang fikir, nak belanja untuk iklan lah, tekan butang boost post, tekan butang FBS, yang penting aku bayar. Tak, saya nak cakap belum tentu yang kita bayar tu pun menjadi. Okay, kalau tak gunakan teknik ni, boleh dengar tak suara saya? Testing, suara tak kuat? Itulah kadang-kadang ni tertutup katnya mic saya ni. Test. Saya tengah live kat dua tempat. Boleh dengar tak? Jelas ke jelas? Okay, so tapi sebelum saya nak cakap topik tu, saya nak cakap satu story. Okay, saya nak bagi satu story dulu. Dan dia orang kena ingat juga tau. Salah satu benda juga sebenarnya yang pelanggan ni few times saya cakap, yang pelanggan memang nak dan pelanggan memang suka adalah people love story. Saya nak cakap benda tu. People love story. Okay, manusia suka cerita. Siapa nak dengar cerita ni? Okay. Siapa kat sini nak dengar story ni dulu? Cerita tentang seorang raja dan juga dengan askar dia. Siapa nak dengar? Okay. Story dia macam ni tau. Sebab dia benarnya bukan pasal ending of the story tu. Tapi benda yang penting kat sini saya nak cakap adalah pengajaran dia, lesson dia apa. So satu hari tu raja ni cakap dengan tentera dia, hari ni kita nak pergi perang. Okay. Dan tentera dia ni memang maklum dan memang tahu dia adalah bala tentera yang kecil. Dia tak ramai tau, tentera dia ni sikit. So raja ni kata kita nak pergi perang. Dan diorang tahu, okay, dengarkan saya punya suara. Jelas tak saya punya suara? Okay, saya harap boleh dengar dua-dua suara saya. So raja ni cakap macam ni, kita nak pergi perang. Dan semua tentera ni tahu yang tentera yang diorang nak pergi lawan ni adalah tentera yang ramai. Tentera ramai. Dia kata kalau lah dengan kita punya sikit sangat ni, mana boleh menang, babe. Jadi raja dia kata relax. Okay, relax. Boleh tak? Adakah you all boleh dengar suara saya dengan clear? Saya depankan sikit. Clear ke clear? Kalau 0 sampai 10 tu berapa markah saya punya suara? 10 paling terang, 0 tu menghampiri memang slow. Saya cuba baik. Jadi tentera ni semua dah risau. Dia kata mana boleh menang, gila ke apa aku punya leader ni. Mana boleh. Kan lepas tu raja tu cakap okey macam ni.
Sekarang dia kata beta akan beta akan lambung duit shilling ni. Kalau kepala kita menang, raja ni cakap. Kalau ekor kita kalah. Okay. Jadi tentera dia pun okey lah dia kata, ikutlah dia kata, dah nak reda kan, benda nak kena perang. Memang tak boleh lah tak perang. Dia pun lambung duit shilling. Pak, dia sambut, pak. Okey, nampak ni apa dia? Kepala. So sekarang apa? Kita menang. Okey, confident. Okey, dia pun pergilah perang. Pergi perang, lawan sebab tentera ni memang sikit cenonit. Kalau kita ingat peperangan Islam yang pertama kan? Siapa ingat? Perang Badar kan, mula-mula sekali. Kan? Tentera Islam tu sikit melawan tentera kafirun yang beribu. Tu pun kita tengok peristiwa kalau Ramadan, okey. So yang tentera ni tadi pun dia pun pergi perang-perang, lawan, last sekali menang. Dia kata, bolehlah menang. Jadi dia kata raja tu pun pakai tentera dia. Nampak kan kita boleh menang? Yelah sebab dia kata tadi dia kata tuanku pergi lambung duit shilling. Lepas tu nak berkawal kita menang. Okey, cuba tengok duit shilling ni sekarang. Okey, lepas tu duit shilling dia pun tengok. Rupanya duit shilling ni dua-dua kepala, memang tak ada ekor. Okey, so apa moral of the story sebenarnya? Sebenarnya manusia ni kadang-kadang dia perlukan seseorang leader yang yakin. Ataupun kadang-kadang sometimes kita ni kena buat yakin. Sometimes sebenarnya dalam hidup kita ni kita kena ada push factor untuk nak yakin. Dia kena ada satu tekanan. Okay? Untuk nak yakin. Jadi, ada satu story yang baru ni masa saya pergi road tour. Saya tahu ramai yang datang masa road tour ni. Kalau saya tengok dia punya yang hadir ni, siapa nak dengar kat sini? Siapa nak tahu apa isu peniaga sekarang? Apa sebenarnya isu yang sangat kritikal? Kalau you tak dengar ni, you rugi besar sebab saya juga nak sampaikan satu benda yang penting. Okay? Kalau you nak tahu apa benda sebenarnya, kenapa ramai yang komplain, dia cakap sale dia drop. Okay? Semenjak daripada bila border buka. Yang tahun lepas bila border rentas senegeri tu buka aje, habis. Kan? Tiba-tiba ada ramai yang buat sale, drop, jatuh. Terutamanya mereka yang diorang, kalau anda yang buat sistem agent, yang buat sistem stoki, dia drop gila-gila. So ini yang saya nak cakap. Siapa kat sini nak tahu? Adakah you boleh tag kawan-kawan yang you rasa terlibat? Cuba tag diorang sekali kat situ. Okay, cuba tag. Cuba juga kat situ you all tekan butang share. Mudah-mudahan bila kita buat benda ni sedikit sebanyak dapat bantu peniaga-peniaga yang lain, terutama kawan-kawan kita. Boleh ke boleh? Adakah boleh? Adakah you all nak dengar? Apa sebenarnya? What happened? Apa sebenarnya yang jadi? Apa sebenarnya yang berlaku? Okay? Kan? Seteruk mana? Cuba you all komen kat situ. Seteruk mana ataupun level mana you punya sale yang drop tu terlampau sangat. Cuba bagi tahu saya. Cuba maklumkan kat saya apa. Cuba share sikit dalam komen tu. Kan kalau agent tu berapa ramai yang mungkin stop, berhenti ke, apa reason dia orang stop sebenarnya? Apa reason yang kita punya agent-agent atau stokis atau dropship ni dia stop lepas daripada sempadan negeri tu boleh buka je habis. Ni tak tahu lagi tau. Ini yang lagi kritikal nak raya. Nak raya satu hal lah, memang kita gembira lah, kita pun happy dapat beraya. Tapi benda yang next adalah lepas raya ni macam mana? Lepas raya ni macam mana ni? Dan takkan kita nak biarkan nasib kita macam tu je? Takkan kita nak biarkan kita punya business drop macam tu je? Mestilah kita nak kena buat sesuatu. You tahu tak benda tu? Ramai yang kadang-kadang masalahnya adalah dia pun tak tahu. Memang seteruk ni, Tuan Najib sekarang memang drop. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. Tapi apa yang kami dah kenal pasti, apa yang kami dah tengok dan kami perhatikan, dan bila kita buat langkah-langkah yang berkaitan, benda tu dapat bantu balik usahawan-usahawan yang kami guide, yang kami bimbing ni buat something, penambahbaikan, dan lepas tu sale dia dah mula naik balik, dah mula pick up semula. Faham tak benda tu? Okay. Siapa kat sini yang dah ready nak tahu benda tu? Okay, yang kat sini kita ada TikTok, kat sini kita ada FB. Please tolong tag kawan-kawan yang mungkin terlibat, mungkin benda ni, this information dapat membantu insya-Allah. Okay?
So masa saya road tour tu di JB, Alhamdulillah baru ni kita kat JB, kita dah start dah road tour sebenarnya. Sebab saya rasa tu salah satu cara yang saya boleh direct berdepan dengan you all, berdepan dengan peniaga-peniaga, usahawan, and then apa permasalahan ke, ada isu ke, ada masalah apa benda ke, saya dapat jawab terus. Dan salah seorang, ada banyaklah soalan saya jawab. Ni saya cuma nak cerita, saya nak bagi tahu yang satu story ni, dia adalah datang kat saya. Sesiapa yang ambil seat depan ataupun kita panggil dia diamond seat, lepas dia dah berkelas, you all berkumpul kat depan dan you boleh tanya saya apa saja soalan dalam road tour. So saya jawab setiap soalan tu satu-satu. Boleh ke boleh ni? Adakah you all ready untuk saya share kat benda tu? Ready kan? Okay. So what happen adalah salah seorang ni, ada seorang wanita datang, dia kata dia buat spa. Okay. Dan dia kata dia langsung tak dapat customer, spa dia dah lama kosong. Dah lama kosong dia kata. Apatah lagi dia kata lepas daripada sempadan negeri baru ni buka, dia kata teruk. So saya kata apa you buat? Dia macam, saya tahu ramai yang datang ni dalam keadaan situasi dia tertekan, stres. Benda tu kita boleh nampak, kita faham. Sebab kita pun berniaga, kita faham cabaran orang yang berniaga tu, apa cabaran dia. Okay, lepas tu saya kata, siapa nak tahu apa jawapan saya pada dia? Sebab jawapan saya pada dia tu menyebabkan balik dia buat dan tiba-tiba semua tempahan dia dah penuh, dah full sampai lepas raya. Macam you nak tahu tak apa sebenarnya jawapan yang saya bagi pada dia? Dan apa yang dia buat? Okay? Apa yang dia buat tu sebenarnya saya suruh dia perbetulkan, perbaiki. Saya tak cakap benda yang dia buat tu salah, tapi benda yang dia buat tu sebenarnya adalah macam dia kurang tepat. Jadi benda tu menyebabkan dia tak dapat pun nak buat sale. Tapi bila dia buat apa yang saya cakap, dia follow je bulat-bulat. Mungkin saya tahu dia pun dah macam, dah lah, aku pun dah lama buat cara aku ni, tak menjadi pun. Baiklah aku ikut cara dia ni. Kan, yang tentu-tentu dah ramai peniaga, usahawan yang dia dah bantu, dia dah bimbing. Alhamdulillah dah tengok sini result tu depan mata. Dan berjaya, Alhamdulillah. Kan, so jadi saya cakap dengan dia macam ni, you ada dah habiskan? Ada, you buat apa? Kita hantar lah, kita hantar. You hantar, you ada blasting tak? Macam cakap apa-apa ke? Ada. Kita hantar, kita selalu hantar promosi. Kita selalu hantar promosi-promosi yang macam apa promo ulang ni, apa package yang ada, apa tawaran, apa offer, apa diskaun yang ada. So saya kata, so feedback dia apa? Itulah tak tetap juga orang tak datang kat spa. So saya kata, kalau benda tu kita dah buat berkali-kali, bermaksud benda tu tak tepat. Benda tu tak menjadi. So bila benda tu tak menjadi, tak tepat, kenalah adjust. Mana boleh kita nak buat sesuatu benda yang dah tak terbukti memang tak ada hasil, kita pergi ulang balik benda tu. So kita ulang balik benda tu, maka benda tu taklah menjadi. You faham tak maksud dia? So bermaksud benda tu kena adjust. Betul, Elfir Humaira. Dapat blue tick je lah. Okay, dia sekadar dah read the message tapi tak buat apa-apa tindakan. Blue tick je lah kita dapat. Kita tak dapat benda yang lain. Faham tak benda tu? Okay, siapa nak cuba? Saya nak tengok berapa ramai kat sini nak tahu saya cakap apa dengan dia. Teknik ni saya patut tak payah cakap dalam live ni tau. Okay, tapi benda ni dah terbukti dah. Bila saya cakap dengan dia, terbukti dengan izin Allah, dia dapat penuh dah tempahan dia. Daripada yang kosong ni tadi. Saya nak tahu kat sini, yang betul-betul nak, saya nak. Saya nak you komen dulu kat situ nak. Kalau tak nak komen kat situ nak, okay, saya tak nak share. Sebab saya rasa benda ni mahal. Saya patutnya tak payah nak share dengan you all sepatutnya. Kena datang kelas dulu. Tapi saya kata, saya fikir balik, kalau benda ni bermanfaat untuk dia, kenapa saya tak explain? Kalau saya explain pun, ada banyak lagi benda yang perlukan explanation pun. Bukan satu je. Rezeki tu kan luas. Jadi saya nak tengok siapa yang betul-betul nak, komen nak. Saya nak kalau anda di Facebook, tekan butang share. Kalau bukan kat Facebook pun, yang follow kat TikTok live ni boleh boleh tag kawan-kawan ke apa benda ke. Saya pun tak tahu sangat kalau TikTok ni. Saya pun tak kerti. Saya pun sebenarnya tak biasa. Okay, tapi tak apalah, benda yang tak biasa lah kena biasakan. Kalau tidak sampai bila lagi kan. Okay. So saya cakap dengan dia, okay, kalau macam tu kita adjust. Apa yang kena buat adalah macam ni. Kita kena ingat, manusia ni tetap manusia. Bila dia namanya manusia,
dia tetap manusia yang perangainya memang manusia. Manusia ni satu benda you all kena pegang betul-betul. Kalau nak tulis, tulislah. Kalau rasa tulis tu boleh buat you ingat, tulislah benda tu. Saya cakap macam ni. Manusia tetap manusia, dia tak suka perangai orang hanya contact dia sebab nak jual barang. Okay? Orang tak suka orang hanya call dia untuk, nah belilah, ambil lah, booking lah, sekarang murah, offer. Tak suka, dia menyampah. Manusia ni jenis yang sakit hati. Hari ni saya nak bagi beberapa teknik saya nak cakap. You tak catat, you tak join, you rugilah. Macam mana? Kita nak mengajar, kadang-kadang orang ni kadang-kadang kita dah mengajar, dia tak nak ikut, tak nak follow. Banyak sangat cekadak, banyak sangat alasan. Macam mana nak menang? Macam mana kita nak menang dalam sale? Betul tak benda tu? Okay, so saya kata dengan dia, ambil data ni, tengokkan balik. First kali saya cakap, ambil, bila dah ada data ni, tolong. Saya nak cakap, kalau you nak pastikan kelangsungan bisnes you ni berterusan, dia tak mati cepat, tolong adakan data. Kejap lagi saya cakap lah macam mana nak dapatkan data. Tapi siapa yang dah ada data? Siapa kat sini ada data? Kalau siapa kat sini dah ada data, boleh komen kat situ. Kan? Ada data. Boleh faham tak benda tu? Okay. So, saya kata dengan dia, data ni pula tengokkan mana yang dah pernah jadi customer, dah pernah beli barang kita atau perkhidmatan kita. Letak satu tempat group. Okay. Satu lagi adalah yang dah pernah beli. At least satu ataupun dua, ataupun tak kisahlah besar ke kecil ke produk, tapi dia adalah data yang dah pernah beli barang yang kita. Okay. Itu yang kedua. Boleh faham tak benda tu? Okay. Now, data ni pula, bila kita ada data, kita kena ingat bukan semua orang data ni tadi ingat pada kita tau. Takut kadang dah lupa, bila kita message kan, dia akan cakap, lah, pasal spa kan, Lia Wahab betul thank you, ada pun orang kat sini. Cuba komen sikit apa yang berlaku. Betul tak ada tanya saya soalan tu? Orangnya pun ada kat sini, Lia Wahab terima kasih. Masuk live pagi ni, thank you. Terima kasih kepada anda yang join. Okay. So, data ni pula kita kena ingat, bukan semua ingat kat kita. Jadi mula-mula at least pun, sebab itulah kita nak kena kenalkan diri kita dulu. Okay, kita nak kena beritahu sebab kenapa kita contact dia. Kita just say hi, apa khabar, you ingat lagi tak you pernah datang, kalau ni dah pernah beli. Ingat tak saya yang hari tu ni bla bla macam ni, bisnes macam ni, kedai makan ke, spa ke, produk kesihatan ni you ada beli. Saya just nak say salam Ramadan. Okay, dah saya doakan you all, hidup you jadi lebih baik. Dapat jalani puasa tenang, mudah, diterima amalan. Dah, itu je. Terima kasih. Dah. Masalah kita ni, asal nak contact je nak jual barang. That's why lah dia tak suka. That's why lah dia kat situ dia akan menyampah. Faham tak benda tu? Okay, that's why lah penting kat sini untuk tahu data kita dan kena tahu bagaimana nak menguruskan ataupun nak engage dengan data ni tadi. Data leads, maksudnya data yang kita simpan, contoh nama, contoh nombor telefon, atau ada tak kita dah simpan email dia. So benda tak kat situ. Okay, tu benda dia. So itu the data or the leads yang kita nak dapatkan, yang kita nak kena uruskan. Then kita nak kena ada macam dia punya journey dia, dia punya how to contact dia, dan bukan hanya macam nak jual barang. Faham tak? Jelas tak benda tu? Okay, so start untuk engage macam tu. Mungkin kali kedua pun sama kita engage, apa khabar, kami nak share mungkin testimoni ke, atau you ada result you punya customer. Okay, semuanya boleh share juga. Macam baru ni kita ada share one of kita punya result. Kita ada banyak result anak murid saya di kalangan peniaga, usahawan, founder ni kan. So kita just hantar, you tahu tak dia ni pernah kena ludah. Kan, dia pernah kena macam ni. So itu pun benda akan menyebabkan dia akan tengok story, tengok video. So sedikit sebanyak benda tu akan melunakkan dia. Pelanggan ni tak suka orang menjual. Jadi kita start macam tu. Dan barulah kita boleh masuk pula kepada, saya nak cakap, copy. Dia punya strategi menulis dia. Menulis ni lah yang saya kata kenapa ramai peniaga dia kena kuasai benda namanya copywriting. Faham tak copywriting? Ayat. Ada orang panggil copywriting, ada orang panggil ayat power, ada orang kata ayat memujuk, tak kisahlah, yang penting ayat tu. Okay? Ayat tu yang penting. Kalau kita ni asyik nak jual barang je, mana orang lari?
So sampai bila pun orang tak nak engage ataupun orang tidak percaya pada kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Thank you pada yang baru join. Sama ada di dalam TikTok live ataupun di FB live. Terima kasih banyak. Okay, so jadi saya nak cakap macam ni. Ayat yang seterusnya adalah fokus kita adalah bisnes kita jangan jual barang. Bisnes kita ni jangan jual barang dulu. Okay, kalau you nak blast pada data pun sama. Tugas kita bukan pergi jual barang. Tugas kita apa? Tugas kita adalah jual masalah dulu and berikan solution dia. Faham ke faham ni? Jual masalah dulu and then baru jual dia punya solution. Contoh katalah spa. Sis, ramai kan bila yang raya ni kan risau nanti balik kampung orang tegur kenapa tumbuh jerawat banyak sangat. Kenapa muka nampak lagi tua daripada Cik Seben, husband. Kenapa muka macam tu. Nampak tak? Apa masalah-masalah yang merisaukan dia yang mungkin menyebabkan benda tu tak boleh buatkan dia tidur malam. Buatkan dia tidak senang duduk. Nampak tak benda tu? Okay? Masalah kita ni isu dia saya pun sama juga. Dulu bila berniaga, kita suka nak jual barang. Jual masalah dulu sebab manusia hanya trigger sesuatu benda sebab bila dia ada masalah. Bila dia tengah terdesak. Faham tak? Benda tu yang akan bantu untuk dia, tak boleh ni aku bertindak sekarang. Mana boleh macam ni jual masalah dulu. Then, okay, nak tak sis kalau datang kat sini kita bagi rawatan spa percuma. As you adalah customer kita yang lama, kita nak bagi rawatan facial percuma. Mungkin bila dah sampai, barulah kita suggest yang facial tu percuma. Tapi yang lain-lain macam extra tambahan, mungkin produk ke, extra treatment ke, barulah kita upsell, barulah kita suggest kepada dia. Nak tak beli benda ni? Nak tak benda ni? Nak tak benda ni? You nak solve tak benda ni? Sebab yang penting dia datang dulu. Yang penting dia masuk dulu ke dalam bisnes kita. Faham atau faham ni? Saya pun faham tu setakat ni. Okay. So barulah benda tu akan trigger. Barulah dia akan buat tindakan. Barulah dia akan nak dapatkan apa sahaja yang kita jual tadi. Kalau tak memang dia tak dapat lah. Faham tak benda tu? Okay. So satu benda yang paling penting yang saya kata tadi. Nombor satu, bila engage dengan pelanggan, jangan terus menjual. Nombor dua, kita nak highlight kepada apa masalah ni. Macam ni juga. Saya cakap dengan you all semualah. Sampai bila you nak berniaga dengan cara yang salah? Macam baru ni kan dalam road tour saya cakapkan. Sampai bila nak berniaga tanpa bimbingan? Sampai bila bisnes hanya nak memandai-mandai sendiri? Sampai bila? Kan? Sampai bila kita hanya nak buat semua secara hentam, sembrono? Sampai bila kita nak buat bisnes tanpa ada orang tegur, tanpa ada guru yang beritahu benda ni silap, benda ni betul? Sebab dalam bisnes, benda yang silap kita nak kurangkan. Benda yang betul kita nak gandakan banyak-banyak. Masalahnya kalau dalam bisnes tak ada guru, tak ada yang nak mengajar dan menegur, sampai bila pun kita tak tahu. Mana satu betul? Mana satu silap? Silap-silap memang tengah pun buat silap. Kan ke rugi tu? Okay. So bila saya pergi ke road tour baru ni, saya nampak benda tu. Saya nampak dia punya similarity dia. Okay. Kenapa ramai peniaga, usahawan ni tak dapat sale? Kenapa berjunam? Okay. Sebab dia tak guna cara yang tadi, betul tak? Betul ke betul? Ada tak tadi you rasa macam, okey lah aku nak betulkan. So kalau anda rasa, kalau you all rasa benda ni bermanfaat, ambil terus dan pakai. Dan terus je gunakan. Boleh tak benda tu? Ya terus guna je. Terus gunakan dan terus cuba apply, cuba bertindak buat. Faham tu? Okay, jelas kan? Faham kan? Okay? Kan? Jangan, tadi kan saya kata, highlight dia punya problem and then baru bagi solution. Nak tak? Solution. Mungkin juga you hantar mesej yang result. Ingat tak semalam saya ada hantar satu mesej cakap masalah ni. Tapi you tahu tak, lepas kami bantu dia, sekarang dia jadi macam ni. Nampak tak? Dia jadi getting better. Okay? Dia jadi semakin baik. Dia jadi semakin bagus. This is dia punya result. Nampak tak benda tu? Okay? Faham?
Okay, ada manusia kat sini kan, dia suka komen entah apa-apa kat dalam TikTok saya tu. Kalau tak suka jangan masuk. Okay, dalam dunia ni bang, tak ada benda yang free. Okay, tak ada benda yang free. Ada setengah orang kadang-kadang dia expect semua benda nak free. Kalau macam tu, pergilah mana-mana, kejap lagi pergi bazar Ramadan dan expect semua barang tu free. Sebab dia tulis kat situ, hati-hati kalau benda yang kena bayar. Okay? Nanti kalau berani sangat, dia berani dalam social media je. Kat luar dia tak berani. Inilah manusia yang paling penakut dan pengecut. Okay? Dan tugas dia jatuhkan semangat kita pagi ni. So kita jangan layan dia. Okay? Masuk toilet pun kena bayar. Kalau tak, bungkus sendiri dalam plastik hitam. Okay? Biar tak handsome janji kaya, saya tak pernah sebut. Nampak sangat you ni adalah bangang. Okay? Siapa yang cakap benda tu memang bangang lah, sebab bukan saya yang sebut. Betul tak? Tidak. Yang sebut tu sahabat saya, Datuk Dr. Nazihan. Saya tak pernah sebut tak handsome tak apa, janji kaya. Suara saya pun lain. Saya pun tak tahu setengah orang kenapa saya rasa bangang sangat sebab tak gerti membezakan. Saya rasa dunia sekarang dunia boleh Google kot. Okay? Dunia boleh Google. Jadi jangan salah orang. Kalau salah orang tu macam serius bangang. Betul? Bangang lah sebab tak boleh nak search tengok siapa yang cakap benda tu, skrip tu siapa. Okay? Kan? Faham tak benda tu? So, saya nak cakap satu benda. Don't expect semua benda tu adalah free dalam dunia. Yes, kami insyaAllah untuk Road Tour kali ni kita bagi free. Sebab apa tahu? Sebab kita tengok ramai peniaga, usahawan ni dia sedang dalam macam kesusahan, cabaran. Kan? So kita kata datanglah free dulu. If you tak nak bayar, you rasa macam takut you ni rugi duit, takut apa benda semua. Tak apa, datang free dulu. Dan tidak ada paksaan pun untuk nak masuk the next class ke apa, berbayar ke, tak ada. Rasa cukup benda tu, rasa benda tu boleh pakai, balik pakai je. Kan? Balik terus pakai je. Kan? Balik terus gunakan dan kalau bagus benda tu boleh buat duit, terus gunakan sampai bila-bila. Kan? Okay? So insyaAllah benda tu memang saya punya expectation adalah saya nak membantu dari segi komuniti peniaga, usahawan ni dia naik balik, dia upkan balik dia punya business. So bila dia orang ni boleh berniaga dengan baik dan saya nampak benda tu akan membantu. Dia akan bantu kita punya dari segi ekonomi kita, dari segi masyarakat komuniti peniaga, dia akan bagi sumbangan. Sebab saya tahu juga ramai juga para peniaga ni, usahawan, bila dia orang dah berjaya buat satu, saya expect juga you all akan contribute, akan bagi sedekah. Kan? Bagi sedekah, contribute juga kepada masyarakat kita sekeliling kita. Kan? Supaya benda tu pun akan menyumbang balik, menjadikan masyarakat kita ni lebih harmoni. Kalau semua orang dalam keadaan yang tertekan, ekonomi tak bagus, tu yang jadi pecah rumah, kecurian, benda-benda macam tu lah. So kalau saya rasa saya tak contribute untuk mengadakan kelas secara percuma, so benda tu akan menyebabkan keadaan jadi semakin teruk. So saya rasa macam kalaulah benda ni boleh membantu, orang kata mengharmonikan, memberi sumbangan, menaikkan sale para peniaga, it's okay untuk kita run je benda tu. Okay? Tapi kalau tak nak datang free pun tak apalah, nak macam mana. Bukan semua orang nak benda yang free. Serius. Bukan semua orang nak free. Kadang bagi free pun tak nak. Free pun tak nak. Padahal apatah lagi yang berbayar. Saya pernah cakap tau, you all ni semua berniaga. Kan? Bila semua orang adalah berniaga, bermaksud dia jual barang. Dan barang tu bukan free. Barang korang pun kena bayar. Okay? Jadi bila barang tu kena bayar, kan? Takkanlah kelas kita nak free semua hidup. Mustahil. Mustahil. Kan? So kita bagi yang free tu untuk nak support. Dan alhamdulillah ramai juga. One of the saya punya anak murid, nama dia Zafran. Siapa yang hadir ke Road Tour KL baru ni ada jumpa dia kan. Dia datang kelas saya ingat lagi. Mula-mula tu dia datang, dia tak ada bisnes, dia baru habis SPM 2019. Masa tu kita buat kelas paling mahal dalam sejarah kita buat kelas. Okay? Paling mahal, iaitu RM1. Kelas tu kita buat RM1. Masa tu memang ramai anak-anak muda yang datang bawa RM1, nak bayar RM1. Okay? Bayar RM1, dia pun masuk, dia belajar. Dia belajar dapat idea untuk jadi dropship ke, jadi stoki dulu jual phone, jual smartphone. Dan alhamdulillah lepas dia dah buat tu beberapa tahun, dan tahun lepas dia dah hit dia punya 1 juta yang pertama.
Dia masuk pula kelas kita yang lain-lain yang berbayar. Memang bukan semua free. Alhamdulillah last year Zafran ni tadi nanti kita ada share result dia baru ni. Dan last year dia dapat berjaya, dia capai 1 juta dia yang pertama pada umur dia 21 tahun. Macam kan? So benda tu sedikit semacam kata nampak, wow, kan benda tu dah membantu. Dan apa lagi yang membantu tau? Membantu adalah dia dapat ambil pekerja. Dia ambil staff. So bila dia ambil staff, dia ambil orang, itu dah membuka satu lagi peluang ekonomi tau kepada orang tak ada kerja, kepada graduan yang tak ada kerja sekarang dia boleh kerja. Nampak tak benda tu? So sekarang ni dia boleh bekerja. Okay? Dia boleh membina ekonomi dia. Kalau lah satu orang ada 4 orang di keluarga, kalau 10 orang kerja dengan dia, dia sebenarnya telah membantu, kan? Katalah 10 orang, ahli keluarga dia ada 4 orang. Dia sebenarnya membantu secara tak langsung 40 orang tau. 40 orang dalam 10 keluarga ni tadi. Faham tak benda tu? So itu bermula dengan kelas kita yang dulu free, yang dulu kita buat RM1. Dan kali ni pun sama, kami expect ramai peniaga usaha yang sedang dalam kesusahan. Saya nak bagi guarantee tuan-tuan. Saya nak bagi guarantee, nak bagi jaminan. Ilmu yang saya bagi ni dengan izin Allah bukan ilmu basic. Dia bukan ilmu yang basic. Dia ada ilmu yang ramai lagi yang sebenarnya tak buat. Dan you all kalau nak tahu bila kelas kita, tarikh-tarikh road tour kita ada, insyaAllah lepas raya. Tu pun hujung-hujung saya nak bagi you all peluang beraya lah dulu. You all pergilah beraya dulu sebab kita pun tak nak ganggu. Kan buat kelas time raya tak ada nak datang walaupun free. Jadi hujung-hujung raya tu kita akan mula balik di Sungai Petani Kedah. Kan nanti boleh check dalam momentumbusiness.com. You all pergilah tengok sendirilah kat website. Saya pun malas nak share kat mana kat sini kan. You join, you tengok dalam Facebook saya pun ada, dalam momentumbusiness.com pun ada. You tengok kat situ. Kita akan ada di Sungai Petani Kedah, kemudian kita ada di Shah Alam. Kemudian tak silap lepas tu kat mana Tak silap lepas tu di Kota Baru. Lepas Kota Baru Kelantan dah lama saya tak tahu Kelantan ni. Ada orang Kota Baru sini? Ada tak orang Kota Baru kat sini? Kalau ada hai. Okey. Kemudian di Kuantan. Kemudian okey, pernah jumpa saya kat Puchong. Oh ya ke? Makin kurus. Allah, masya-Allah tabarakallah. Tak adalah sebenarnya berat badan saya lebih kurang je. Sebenarnya tak ada banyak. Bulan puasa ni turun 2 kilo je alhamdulillah. Okey, adalah penurunan. So, kelas ni adalah memang jumpa secara offline. Jumpa saya secara berdepan-depan. Bagi tahu ni, siapa tak ada tak kawan-kawan kita geng-geng saing-saing Kota Baru? Ada tak? Kita buat di mana hotel dia? Grand Riverview. Saya rasa lah. Grand Riverview Kota Baru, something like that lah. Tak silap Kota Baru 28 tak silap. Nanti you check. Saya sini pun dah tengah tarik dah ni. Okay. Lepas tu kita ada di Kuantan. Lepas tu di Melaka dan insya-Allah kita nak buka balik pendaftaran untuk warga Johor. Johor kita baru buat minggu lepas kan, tapi kita nak buka sekali lagi pendaftaran. Ada tak orang Johor yang nak? Nampak? Terima kasih Aisyah 28 hari bulan. Yes, betul 28. Saya tak ingat dah bila. Okay, ada tak? Check je dalam kita punya website momentumbusiness.com. Okay. Lepas tu kita ada juga jangan lupa warga Sabah. Ada orang Sabah? Ada kat sini orang Sabah. Di Sabah adalah Sabah pun ada. Kita akan buat di Kota Kinabalu. Saya rasa Sabah antara lokasi yang hot sebab pendaftaran dia boleh tahan dah ramai dah. Okay. Kita dengar sini kalau you all datang lambat, saya tak jamin ada kerusi tau. Sebab kelas ni free. Okay. So kali ni kita adalah launching, nama dia Momentum Business. Okay. Road Tour Siri Jelajah 1 Malaysia. You all dah dengar kan kat radio Sinar kita ada keluar. Okay. Kita tak guarantee ada seat. So bila dah daftar, jangan sekadar daftar je. Make sure hadir tu awal. Dan kita banyak kali melalui fasa yang orang tak ada kursi. Dan kita kata tak ada kursi lah bang, datang next lah. Kita kata lain kali lah bang kak, baliklah dulu. Kita mengalami situasi juga, dia tak nak balik. Tahu tak? Dia tak nak balik. Bawa kursi sendiri bagus juga idea tu. Bawa kursi sendiri, boleh beli kat Shopee. Kursi Lewis Hamilton duduk hari tu, yang dah ada jual dengan harga berapa ribu. Kan hari tu Bang Lewis Hamilton kan dengan Josh Russell kan dia datang. Lepas tu dia ada buat macam shooting kat Petron Hampang. Kursi dia duduk, kursi plastik tu pun ada orang jual. Kursi ni dia kata Lewis duduk, siapa nak, RM3,000 je. Itu pun orang nak beli babe. Okay. Dahsyat manusia ni kan. Bawa tika.
Menarik tu kalau buat kuih raya. Tapi itulah, kita nak mengajar kan, kau makan susah pula. Okay. Jadi insyaAllah kita cakap ni balik lah. Next dia datang sebab ada penuh ni. So ramai je duduk kat tengah-tengah. Ruangan tempat orang berjalan tu dia duduk, babe. Tengah kat tepi-tepi, ada yang duduk, bersila, berdiri. Kita pernah alami benda tu. Kan ada video kan kita dah share. Next time nanti saya share. Okay. So, kat Sabah pun dah juga. Pernah pun juga kat berlaku. Kalau kat Sabah ni dia dahsyat sikit. Orang Sabah ni dahsyat. Kalau tempat lain contohlah kata daftar 300, datang 200. Baguslah tu. Tapi kalau Sabah, dia daftar 300, datang 400. Kejap lagi kursi tak cukup. Ya Allah, saya kata, ni biar betul. Kan? Saya kata, alamak. Kan, okay? So, pada yang nak daftar tu, boleh daftar dulu. Okay, saya nak tamatkan dulu kat dalam Facebook. Saya sambung kat TikTok pula. Siapa tak tahu saya ada TikTok. TikTok saya baru nak up. Saya tak pandai sangat lah macam orang lain. Okay. Baik. So, saya tak ada ni sangat. So, saya sambung kat TikTok, penutup dia. Okay. So, bagi anda di Facebook nak daftar, nanti you just pergi ke momentumbusiness.com, insyaAllah. Okay. Terima kasih bagi yang follow di FB Live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.